Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sofia Alia, wakil dari kumpulan 13. Tajuk yang dipetakan ialah berkenaan dengan kapitalisme. Seperti yang kita tahu, kapitalisme ini merupakan sistem ekonomi yang dikuasai oleh peranan modal sendiri dan juga sistem sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan serta ingin meraih keuntungan terhadap diri sendiri tanpa gangguan kerajaan. Menurut salah seorang tokoh kapitalisme iaitu Adam Smith menyatakan bahawa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui sistem kapitalisme, kerajaan tidak patut campur tangan dalam perdagangan atau dasar pasaran mereka kerana mereka percaya bahawa setiap individu mempunyai hak mutlak untuk mengambil manfaat atas harta. Kenapa sesetengah menolak ideologi kapitalisme adalah kerana ciri-ciri mereka yang mementingkan diri sendiri dan kebebasan kepada mereka untuk mengambil hak milik seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama, atau lebih mudah difahami, mereka menindas golongan yang bawah pangkatnya atau golongan yang miskin dari mereka. Ada kala, demi mengekalkan keuntungan mereka ketika berlaku kejatuhan ekonomi, mereka akan membuang pekerja atau mengurangkan gaji pekerja. Yang mana ideologi ini agak bercanggah dengan falsafah pendidikan negara kerana tidak dapat melahirkan insan yang seimbang, intelek, rohani, emosi dan jasmaninya. Kita beralih kepada isu semasa yang berkaitan dengan isu kapitalisme. Jadi isu yang diketengahkan adalah berkenaan dengan ketika COVID-19 di mana kilang-kilang serta perniagaan mula dibenarkan untuk dijalankan semula setelah lama rakyat diarahkan untuk perintah berhuruf. Walau bagaimanapun, sektor perkilangan adalah penyumbang kepada peningkatan kes positif kepada rakyat ketika itu. Rakyat berpendapat bahawa kilang yang terjejas patut ditutup buat sementara waktu. Akan tetapi, pengusaha tidak lagi mahu menambah kerugian pada perniagaan mereka. Jadi, apa yang berlaku ketika itu adalah ada pengusaha yang mengambil berat tentang isu ini dan memberikan kelonggaran kepada mereka yang dijangkiti seperti memberi cuti untuk berkuarantin di rumah dan mensanitasi kilang tersebut. Akan tetapi juga, terdapat segelintir pengusaha yang membuat ugutan terhadap pekerja untuk tidak berkuarantin dan mengambil cuti sakit walaupun dalam keadaan dijangkiti virus. Malahan, ada yang membuat ugutan untuk memotong gaji mereka sekiranya mereka mengambil cuti kerana berkuarantin. Kita dapat lihat bahawa pengusaha tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri serta tidak menjaga kebajikan pekerja-pekerja mereka. Hal ini telah dibincangkan melalui Harakah Daily hasil penulisan Muhammad Mujahid. Jadi apa pandangan kapitalis terhadap isu ialah mereka percaya bahawa kesejahteraan dapat dikecapi dengan penjaminan atas hak milik perseorangan tanpa mengindahkan masalah orang lain. Melalui pengurangan gaji pekerja atau pengurangan bilangan pekerja, mereka dapat mengekalkan kestabilan perniagaan mereka dengan mengurangkan kos perbelanjaan sambil memastikan pengeluaran atau pembuatan masih dapat dijalankan bagi mendapatkan hasil yang lumayan. Seterusnya, dengan memberikan kebebasan penuh kepada pengusaha telah memberi banyak kemudahan kerana tiada campur tangan kerajaan dan keharmonian masyarakat dapat dilihat apabila aktiviti ekonomi mereka berjalan dengan lancar tanpa penghalangan. Contohnya, kaki tangan kerajaan tidak mengenakan tindakan kepada kilang yang telah dijangkiti virus tetapi masih beroperasi. Perkara ini juga dapat menunjukkan kebebasan individu tanpa batas untuk meraih keuntungan peribadi telah dicapai. Menurut pandangan falsafah pendidikan kebangsaan pula, kapitalisme menyentuh aspek intelek seseorang yang mana pemikiran diperlukan untuk seseorang individu itu boleh menguasai ekonomi seperti isu yang diketengahkan iaitu berkenaan dengan bagaimana pengusaha bertindak ketika perniagaan mereka mengalami krisis. Mereka tidak memikirkan tentang situasi atau keadaan orang lain, maka keharmonian dari sudut pandangan falsafah pendidikan kebangsaan tidak dicapai kerana falsafah pendidikan percaya bahawa keharmonian seseorang dapat dicapai melalui keseimbangan diri dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Manakala menurut pandangan falsafah rukun negara, apa yang dipercaya adalah keharmonian masyarakat dapat dicapai dengan mematuhi perlembagaan negara yang mana ianya merupakan sumber perundangan tertinggi yang dapat memberi perlindungan kepada setiap masyarakat. Akan tetapi berbeza dengan pandangan kapitalis iaitu untuk meningkatkan ekonomi individu secara tiada campur tangan kerajaan. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa undang-undang negara adalah penghalang bagi mereka. Maka, menurut pandangan falsafah rukun negara, keharmonian tidak dapat dicapai. Seterusnya, cadangan bagi mengawal isu-isu ini. Pertama sekali adalah dengan mengenakan kawalan modal, menyekat pengelakan cukai, perkenakan cukai kekayaan dan mengukuhkan cukai progresif ke atas pengusaha-pengusaha oleh badan kerajaan. Seterusnya, dengan memperketatkan lagi dan menguatkuasakan undang-undang Jabatan Tenaga Kerja yang menjaga kebajikan pekerja-pekerja daripada ditindas oleh majikan mereka. Dan akhir sekali adalah dengan mendidik diri untuk lebih bertanggungjawab dan melahirkan kepentingan pembangunan sosial yang dapat melahirkan insan yang seimbang rohani dan jasmani. Itu sahaja perkongsian dari saya. Sekian, terima kasih.